Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Jumpa kita pada video untuk sesi yang ke-6. Okay. Dalam tips penjagaan arnab sesi yang ke-6 dan sesi yang terakhir. Okay, kemungkinan sesi yang terakhir ni agak lama sikit video dia. Lama sikit daripada sebelum-sebelum ni lah. Sebab dia yang last kan, jadi saya nak ulas lebih sikit lagi. Okay, kita terus pergi. Pada sesi yang ke-6 ni saya lebih kepada macam penyakit, macam tu, lepas tu cara nak mengubatinya. Okey. Yang pertama sekali saya nak ulas tentang kenali penyakit kurap. Okey. Lepas tu yang kedua adalah ubat yang wajib ada. Kalau anda beli arnab, okey, wajib ada ubat apa yang paling bagus untuk anda simpan. Okey, lepas tu yang ketiga, suplemen yang terbaik kalau anda nak bagi makan pada arnab anda, suplemen. So apa suplemen yang terbaik. Okey, yang terakhir sekali, kenali penyakit mata arnab. Okey, semua ni adalah penyakit-penyakit asas yang biasanya terjadi pada arnab yang kita bela. Okey, yang pertama sekali saya pergi yang pertama, okay, kenali penyakit kurap. Okey, penyakit kurap arnab ni dia kurap dengan arnab ni biasanya dia common. Okay, biasa, masalah biasa. Masalah biasa tu maksudnya arnab ni disebabkan arnab ni dia berbulu kapas. Dia mudah dijangkiti oleh hama dengan fungus. Jadi dia senang kena kurap. Jadi apa nama ni, kurap arnab juga masalah yang terjadi pada kulit arnab. Dia ada beberapa yang kita tengok macam kurap tapi sebenarnya dia bukan kurap. Okey, nanti saya akan tunjukkan gambar. Okey, ini adalah contoh-contoh yang mana saya cakap kalau yang ini adalah bukan kurap biasa. Okey, kan? Okey, yang tu dia masalah dia nampak macam penyakit kurap tapi sebenarnya dia bukan kurap. Okey, itu adalah masalah daripada kurangnya dapat cukup susu daripada ibu dia, susu badan ibu dia 60 hari. Sebab tu saya selalu rekomenkan pada korang, aku rekomenkan pada korang jangan beli arnab yang tak butuh susu 60 hari, cukup 60 hari. Okey, jadi dia punya antibody badan dia akan jadi lemah, dia akan jadi lemah. So apa nama ni, dia punya yang pertama sekali akan radang adalah kulit. Okey, kulit tu kalau masalah yang macam tadi tu, kalau kita bagi ubat kurap pun dia takkan baik. Sebab apa? Sistem antibody dia tak mampu nak melawan bakteria daripada luar. Hama ke, habuk ke, kotoran daripada sangkar ke, dia tak dapat nak lawan. Jadi dia punya kulit dia akan radang, bulu dia akan gugur, lepas tu kulit dia akan jadi macam keras. Tapi tu bukan kurap. Okey, macam mana cara nak ubati? Untuk masalah ni kita tak jumpa lagi ubat. Kita tak jumpa lagi ubat. Dan biasanya arnab yang jenis begini dia akan berakhirnya dengan mati. Mati tu maksudnya dia akan jadi disebabkan antibody dia lemah, dia bermacam-macam masalah dia akan timbul. Mula radang kulit, lepas tu dia akan bulu dia akan gugur, lepas tu dia akan kurang selera makan, lepas tu dia akan cirit, lepas tu dia akan mati. Okey, untuk yang kurap yang sebetulnya, okey, gambar dia macam ni. Okey, yang itu adalah kurap dia. Okey, untuk masalah kurap, okey, memang itu masalah kurap yang common, yang biasa. So itu dia boleh bagi ubat yang kita jual ni. Okey, ubat yang kita jual ni adalah ubat yang ubat titis yang terkuat yang ada dalam pasaran yang kita jual. Okey, dos dia cuma boleh pakai satu titis untuk setiap 2 minggu. Biasa pakai satu hingga 2 kali dia dah baik. Okey, untuk mengurangkan untuk mengubati masalah arnab kena kurap tu, okey, ubat dia yang tadi tu. Okey, kenapa arnab ni boleh kena kurap? Biasanya disebabkan cuaca panas, cuaca hujan tempias dia kena air. Lepas tu hama yang datang. So arnab ni dengan kurap ni dia common. Lagi satu, untuk mengurangkan risiko dia, boleh kita cuba kuatkan sistem antibody dia. Sistem antibody arnab ni maksudnya kita kena bagi dia makanan yang terbaik. Okey, makanan yang terbaik dia boleh menentukan sistem antibody dia kuat. Pasal apa? Arnab ni dia hasilkan vitamin C melalui dengan apa yang dia makan. Kita tak perlu dia bagi dia vitamin C. Okey, tapi kita kena bagi dia makanan yang terbaik untuk dia hasilkan antibody dia yang terbaik. So itu adalah key point dia. So jangan nak kuatkan antibody arnab, kita pergi bagi dia vitamin C. Sebenarnya tak payah. Arnab dia akan hasilkan vitamin C melalui daripada makanan dia. Okey, itu untuk tajuk yang pertama. So korang dah kenal macam mana kurap, macam mana bukan kurap. So
Tu yang pertama. Yang kedua, ubat apa yang wajib ada. Okey, macam kurap, yang tadi kurap tu, yang tadi saya tunjuk tu ubat tu. Okey, untuk cirit, cirit adalah salah satu pembunuh utama arnab. Okey, cirit ni kenapa, saya akan ulas pada video akan datang, pada video yang lain, kenapa arnab ni, punca-punca arnab dia kena cirit. Okey, untuk ubat cirit kebiasaannya ramai yang kita tengok dalam grup, diorang akan bercakap macam-macam pendapat, macam-macam pendapat dalam grup arnab. Bagi Yakult lah, bagi daun pisang lah, bagi itulah, bagi ni lah, bagi itulah, bagi ni. Okey, cirit ni terjadi disebabkan dia punya kelemahan sistem usus arnab. Dia kekurangan serat, lepas tu dia kekurangan fiber dalam pemakanan, lepas tu dia kekurangan probiotik dalam usus dia, lepas tu dia punya bakteria baik dalam usus dia ni tak cekap dalam menangani masalah pemakanan. Macam contoh, kita bagi dia arnab ni kan, dia datang makan, kadang-kadang kita bagi dia makan bukan-bukan kan, kadang kita bagi dia makan benda-benda yang kotor, dia tak biasa makan. Sebab apa? Arnab liar lain, arnab dalam rumahnya lain, yang kita belanya lain. Dia punya antibody dia ataupun sistem dia dalam badan dia tu berlainan mengikut jenis arnab. Jadi dekat situ ada orang bagi makan memang dia tak teratur, jadi arnab dia senang kena cirit. Lepas tu makanan yang dia bagi tu kemungkinan dah expired. Macam tu pellet yang biasa ni, pellet konvensional, kebiasaannya dia cepat expired. So kat situ nak kena hati-hati. Okay, so macam mana nak mengubati ubat cirit? Okay, cirit ni untuk mencegah, kita sarankan bagi EM ataupun emas. Okay, yang bentuk dia macam ni, rupa dia macam ni yang kita jual. Okey, itu rupa dia. Itu adalah salah satu untuk membantu sistem probiotik dia. Lepas tu untuk probiotik dia, lepas tu untuk menghasilkan dia punya bakteria baik dalam usus. Untuk salah satu untuk mencegah daripada dia kena cirit. Okey, yang kedua, kalau dah kena cirit macam mana? Kalau dah kena cirit, kena bagi dia injection antibiotik, dapatkan daripada klinik vet. Okey, antibiotik ni penting walaupun dia tak berapa bagus untuk jangka masa panjang, tapi dia penting sewaktu kita nak ubat dia kena cirit. Ada yang cakap bagi daun pisang lah, bagi itulah, bagi Timothy. Dan Timothy boleh juga, tapi dia cuma fiber, dia tak ada antibiotik. Antibiotik ni bila kita inject antibiotik, kuman-kuman jahat ke kuman baik yang dalam tu semua mati habis. Jadi so keutamaan tu lebih kita kena utamakan antibiotik lah. So antibiotik tak dijual dekat pasaran online, pasal itu ubat terkawal, ubat kawalan. Jadi nak kena dapatkan daripada klinik vet. So lagi masalah apa? Masalah common yang bahaya tu jenis macam itu je lah. Okay, yang ubat kurap ni kalau kita biarkan, kalau kita biarkan, makin lama hidung dia, kaki dia makin lama makin panjang. Kurap tu dia hisap darah, lama-lama anak tu boleh mati. Okay, lepas tu ubat cirit ni dia cuma boleh bertahan dalam masa 48 jam je. Okay, lepas 48 jam kemungkinan dia boleh mati. Bukan kemungkinan lah, kebiasaannya dia akan mati. Okay, yang seterusnya adalah suplemen apa yang terbaik. Okay, suplemen yang terbaik kita sarankan omega 3, B complex, vitamin E, emas dan juga multivitamin untuk arnab. Ini adalah yang terbaik. Okay, nak cari multivitamin, pastikan jangan ada multivitamin yang ada campuran ada vitamin C. Kalau boleh jangan. Arnab tak perlukan vitamin C. Makanan-makanan arnab kebanyakannya yang tak ada vitamin C. Yang perlu vitamin C ni cuma dua je makhluk dalam dunia ni, iaitu manusia dan juga guinea pig. Pasal apa? Kita manusia tak dapat hasilkan vitamin C melalui makanan, kita kena ambil suplemen ataupun kita kena ambil buah-buahan. Okey, badan kita tak boleh hasilkan vitamin C. Okey, jadi kita kena ambil benda luar masuk vitamin C. Okey, lepas tu sama juga genetik pun kena macam itu juga, kena ambil daripada luar untuk dapatkan suplemen vitamin C. So jadi arnab ni dia boleh hasilkan vitamin C melalui diet dia, melalui pemakanan dia. Kalau kita bagi dia yang terbaik, vitamin C yang terbaik lah dia hasilkan dalam badan dia. So itu untuk B complex. B complex kebiasaannya ada dekat emas tadi. Okey, emas ada B complex. Omega 3 biasanya omega 3 ni penting pasal apa? Arnab ni lemah dari segi jantung. Okey, lemah dari segi jantung, dia terperanjat pun dia boleh mati. Dia kat situ masalah arnab ni. Jadi makanan dia, pellet dia yang ada omega 3 macam pellet nutrisi sangat-sangat bagus untuk arnab.
Pasal kalau kita tengok pellet konvensional ataupun pellet biasa, dia tak ada mengandungi omega 3. Pasal omega 3 ni dia mahal. Jadi pellet-pellet yang mahal saja yang ada suplemen omega 3 dalam dia. Tapi kita pun ada jual, kita ada jual minyak omega 3 macam dalam gambar ni. Okey, itu minyak omega 3 kita ada jual. Okey, lepas tu yang seterusnya, saya nak cakap sikit dari segi suplemen. Okey, suplemen ni sangat-sangat penting. Pasal apa? Kalau mengikut Wikipedia, Arnab yang paling lama sekali hidup dalam dunia ni adalah 12 tahun. Okey, 12 tahun. Arnab customer saya yang makan pellet nutrisi, yang makan pellet nutrisi, saya bela dia daripada kecil sampai umur dia 6 tahun lebih, 7 tahun. Saya bela dia makan pellet nutrisi, sambung dengan customer saya. Customer saya dia bela sampai umur Arnab dia tu dekat 11 tahun masih pakai pellet nutrisi. Pellet nutrisi. Last dia mati hampir 11 tahun. So rekod dunia adalah 12 tahun. Jadi macam cakap tu, sekurang-kurangnya, walaupun saya tak ada bukti gambar, tak ada bukti gambar yang bukti pengesahan dia lahir bila, meninggal bila, tapi ini pengalaman saya sendirilah. Jadi makanan yang ada omega 3 sangat-sangat penting untuk Arnab. So kita nak kena pentingkan, titik beratkan benda ni. Okey. Yang seterusnya, masalah penyakit Arnab iaitu mata. Okey, Arnab ni dia mata dia masalah common ni pada haiwan dia akan terjadi selaput putih. Okey, selaput putih. Kalau korang perasan lah, kalau masa korang perasan, saya tunjuk gambar. Okey, gambar nampak kan? Okey. Selaput putih ni terjadi disebabkan fungus yang masuk melalui mata. Fungus tu dia akan menjadikan blank mata Arnab tu jadi putih macam dia jadi macam selaput putih. Jadi fungus tu macam mana cara nak ubat dia? Okey, cara nak ubat je boleh gunakan ubat kurap yang tadi tu, yang saya tunjuk tadi tu, yang kita jual. Okey, titiskan dekat selaput, dekat keliling mata dia. InsyaAllah boleh baik. Ada juga mata Arnab yang berair, tapi selagi mana dia tak ada iritasi, macam contoh dia masalah merah ke bengkak ke, korang tak perlu nak risau. Tapi kalau korang risau juga, korang boleh dapatkan ubat mata manusia dekat farmasi. Okey, dekat farmasi. Korang boleh cakap kalau macam contoh mata dia merah, korang cakap je, saya nak ubat mata dia ada merah sikit. Maksudnya macam gitu kan. Okey, lagi apa? Ubat apa lagi? Itu je lah, setakat tu je lah yang common masalah pada Arnab yang biasa ni terjadi. Kalau macam contoh tiba-tiba mata dia terkeluar ke benda ke, tu kita tak tahu lah. Ini yang kita bagi cuma basic, asas. Okey, asas korang kena pandai bagian asas. Kita kena pandai asas dulu. Lepas tu yang lain-lain tu nanti kita cek pengalaman lain. Okey. So hari ni korang dah dapat, iaitu hari ni adalah sesi yang terakhir untuk kita belajar tentang asas tentang penjagaan Arnab. Saya harap dengan video yang saya buat ni, janganlah ada lagi yang bela Arnab ni jenis ambil asal boleh je bela kan, bagi makan pun tak tentu arah. Saya harap video-video yang saya buat ni bolehlah menjadikan korang ni tahu ilmu asas bela Arnab. Saya macam tak berapa berkenan sangat lah tengok orang bela Arnab ni, tapi dia bela bagi makan suka-suka, bagi makan berterabur asal boleh. Lepas tu yang breeder pun bagi didik orang, dia jual Arnab tapi dia didik orang yang beli tu bukan kadang dia didik. So saya nak orang, siapa yang dapat tengok video ni, belajar daripada video saya yang pertama sampai yang terakhir ni, sampai yang setakat ni kan, saya nak ucapkan tahniah lah kan, tahniah, supaya ilmu yang saya share ni dapat pada korang menjadikan dia sebagai pedoman ataupun ikutan. Mana yang korang rasa tak bagus pun korang buang lah. Mana yang korang rasa bagus tu korang ambil. Okey, setakat tu je yang saya nak share kan untuk sesi yang ke-6 ni dan sesi yang terakhir. Okey, lepas tu saya akan upload video-video tip-tip yang lain lah. Banyak ni senarai ni saya nak upload ni, tapi saya tak ada upload. InsyaAllah saya akan upload lagi. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita pada video yang lain dan juga tajuk yang lain. Bye-bye. Assalamualaikum.